Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Berita baik untuk subscribers dan penonton-penonton YouTube channel Zahir Asna. Sempena dengan 10k subscribers yang YouTube channel Zahir Asna dah capai baru-baru ni, alhamdulillah syukur, maka saya bercadang untuk menghasilkan satu segmen untuk menerima video daripada speaker-speaker ataupun daripada korang sendirilah yang berminat untuk menghantar video kepada YouTube channel Zahir Asna, dan insya-Allah kami akan publishkan di YouTube channel Zahir Asna. Video yang diterima oleh YouTube channel Zahir Asna adalah video yang berkaitan tentang animasi, sama ada tentang anime mahupun tentang kartun. Tak kisahlah tentang Detektif Conan sendiri ke, SpongeBob ke, One Piece ke, Tom and Jerry ke, Naruto ke, atau mungkin tentang animasi tempatan macam Bobo Boy, Agent Ali ataupun Upin Ipin. Semua saya terima. Yang penting korang cakap tu suara korang kena jelas, dan pastikan korang punya lighting tu jelas jugalah supaya kita dapat tengok muka korang semua, dan pastikan suara korang tu yang penting. Supaya nanti bila kita post video tu orang dapat dengar dengan jelas apa yang korang nak sampaikan. Jadi kepada korang-korang yang berminat untuk video korang dipublishkan di YouTube channel Zahir Asna, tunggu apa lagi? Cepat hantar video korang ke email zahirasri00@gmail.com yang saya sediakan, dan saya akan tinggalkan email saya nanti di ruangan description di bawah. Sekaranglah masanya untuk menambah keyakinan diri korang, untuk cuba tengok korang boleh cakap ke tak dekat depan kamera, dan juga saya ingin memberi peluang kepada mana-mana YouTuber yang baru-baru nak mula, yang nak exposure, yang nak pendedahan tentang YouTube channel korang pun, bolehlah korang hantarkan video untuk saya dan korang sama-sama mengembangkan lagi YouTube channel kita, insya-Allah. Baiklah, dalam video kita pada hari ini, saya akan membincangkan dengan korang semua tentang watak-watak yang mampu untuk mengalahkan Kaito Kid dan mampu untuk terus menangkap Kaito Kid, tetapi memilih untuk membiarkan Kaito Kid terlepas. Macam biasalah, bila kita sebut tentang watak Kaito Kid ni, boleh dikatakan semua detektif yang wujud dalam dunia Detektif Conan memang berusaha untuk menumpaskan Kaito Kid ni. Tapi kebanyakan daripada detektif ni, berapa orang je yang betul-betul berjaya untuk menangkap Kaito Kid ni. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita dalam video kita pada hari ini. Watak Kaito Kid ni merupakan satu watak yang sememangnya dikejar oleh semua detektif-detektif yang wujud dalam dunia Detektif Conan. Bahkan, bagi detektif-detektif ni, sekiranya mereka mampu untuk menangkap dan membongkarkan helah Kaito Kid, merupakan satu pencapaian yang sangat besar bagi mereka dalam kerjaya detektif mereka. Antara karakter-karakter yang sering kali cuba untuk menewaskan Kaito Kid adalah seperti watak detektif Hakuba Saguru, watak Heiji Hattori, Conan Edogawa ataupun Shinichi Kudo yang merupakan watak utama dalam Detektif Conan sendiri, dan tak lupa juga kepada watak Amuro Toru ataupun watak Babon yang merupakan seorang ejen undercover PSB, yang mana spoiler alert lah untuk korang yang tak baca manga, dalam chapter baru-baru ni even Babon sendiri pun telah dikenakan oleh Kaito Kid, dan Kaito Kid telah pun berjaya untuk melepaskan diri daripada Babon. Kepada korang yang berminat untuk mengetahui tentang chapter review yang terkini, iaitu chapter review yang ke-1078, korang bolehlah cek dalam video yang saya dah hasilkan pada video yang lepas. So, watak Kaito Kid ni sememangnya berjaya untuk mengatasi setiap detektif-detektif dan juga polis yang cuba untuk menangkap dia ni. Namun, ada beberapa watak yang sebenarnya mampu untuk menangkap Kaito Kid ni, dan mereka membiarkan Kaito Kid terlepas dengan sebab-sebab mereka yang tersendiri. Namun demikian, kekurangan bagi watak-watak seperti Conan Edogawa ataupun Shinichi Kudo, Heiji Hattori, Hakuba Saguru dan juga Amuro Toru ataupun Babon ni adalah mereka hanya mampu merungkaikan helah yang dilakukan oleh Kaito Kid setelah helah tersebut dilakukan oleh Kaito Kid. Dalam erti kata lainnya, mereka cuba untuk menangkap Kaito Kid dengan membongkarkan rahsia dan trik yang telah dilakukan oleh Kaito Kid. Sedangkan pada saat mereka membongkarkan helah Kaito Kid dan merasakan mereka berada selangkah di hadapan Kaito Kid, sebenarnya mereka telah pun ketinggalan 2 langkah di belakang Kaito Kid. Namun, ada beberapa watak yang sememangnya mengetahui apakah helah yang akan dilakukan oleh Kaito Kid,
apakah penyamaran yang digunakan oleh Kaito Kid dan manakah jalan keluar yang akan dipakai oleh Kaito Kid. Bahkan, ada watak yang sememangnya mengetahui siapakah watak sebenar di sebalik watak Kaito Kid. Namun watak-watak ini membiarkan Kaito Kid terlepas dengan alasan-alasan mereka yang tersendiri. Watak yang pertama yang mampu untuk menangkap Kaito Kid tak lain tak bukan adalah watak Inspektor Kome. Watak Inspektor Kome mampu untuk menangkap Kaito Kid ni kita dapat tengok dalam episod yang ke-983 sehingga 985 yang bertajuk Kid vs Kome The Targeted Lips. Yang mana dalam dua episod ni kita dapat tengok bahawa Inspektor Kome memberitahu bahawa sebenarnya dia memang mengetahui helah yang dilakukan oleh Kaito Kid dan helah Kaito Kid tidak mampu untuk menipu mata dia kerana mata dia sangat teliti dan peka dengan kepekaan dan juga dengan perincian setiap daripada jewels iaitu The Targeted Lips yang ditarget oleh Kaito Kid tersebut. Bahkan Takaki Morofushi juga mengatakan bahawa dia sememangnya mengetahui bahawa Kazuha yang merupakan penyamaran daripada Kaito Kid itu adalah Kaito Kid sejak daripada awal lagi disebabkan oleh perubahan-perubahan kecil yang Kaito Kid terlepas pandang. Kemudiannya Takaki Morofushi juga mengatakan bahawa dia juga sememangnya tahu jalan keluar yang disediakan oleh Kaito Kid untuk melepaskan diri setelah mendapatkan The Targeted Lips tersebut. Namun Inspektor Kome membiarkan Kaito Kid terlepas disebabkan oleh dalam episod tersebut ada konflik yang telah berlaku kepada pemilik asal permata tersebut. Maka Inspektor Kome lebih curious untuk mengetahui siapakah sebenarnya pemilik asal The Targeted Lips tu. Dan Inspektor Kome sendiri yakin dan percaya bahawa Kaito Kid akan memulangkan semula The Targeted Lips itu kepada pemilik asal Targeted Lips tersebut. Jadi Inspektor Kome sengaja membiarkan Kaito Kid terlepas untuk mengetahui siapakah sebenarnya pemilik Targeted Lips tersebut. Maka daripada episod ni kita boleh katakan bahawa Takaki Morofushi ataupun Inspektor Kome ni sememangnya mampu untuk tangkap Kaito Kid kalau dia nak tangkap, tapi dia sengaja je lepaskan Kaito Kid. Bahkan pada permulaan episod 983 lagi kita dapat tengok yang Inspektor Kome seakan-akan tahu bahawa Kaito Kid telah pun menyamar sebagai seorang anggota polis. Watak yang seterusnya pula tak lain dan tak bukan adalah watak Yusaku Kudo yang merupakan ayah kepada Shinichi Kudo sendiri. Watak Yusaku Kudo mampu untuk menangkap Kaito Kid ni kita dapat tengok buktinya dalam episod yang ke-472 sehingga 473 yang bertajuk Shinichi Childhood Adventure. Yang mana dalam episod tersebut watak Yusaku Kudo telah pun dihantarkan satu mesej oleh satu watak lelaki misteri yang mana mesej itu telah pun dihantarkan kepada Shinichi Kudo sendiri untuk dibawakan kepada ayah dia iaitu Yusaku Kudo. Dan yang sebenar-benarnya, mesej itu telah pun dihantarkan kepada Yusaku Kudo oleh Kaito Kid yang pertama ataupun watak Kuroba Toichi. Dan apa yang menariknya pula adalah mesej yang dihantarkan tersebut dalam bentuk mesej yang sangat-sangat tersirat dan Yusaku Kudo berjaya untuk membongkarkan mesej tersebut. Yelah, mana taknya Yusaku Kudo ni kan merupakan satu watak yang jenius. Tapi apa yang lebih menarik lagi adalah mesej yang dihantarkan oleh seorang lelaki misteri kepada Shinichi Kudo tanpa sebarang alamat dan apa-apa maklumat itu. Apabila sampai ke Yusaku Kudo, Yusaku Kudo telah pun membalas mesej tersebut kepada Kuroba Toichi sendiri yang membawa maksud bahawa Yusaku Kudo sememangnya mengetahui yang mesej itu datang daripada Kuroba Toichi dan Yusaku Kudo sendiri mengetahui bahawa Kuroba Toichi merupakan watak sebenar Kaito Kid. Sebab apa? Sebab dalam mesej yang dihantarkan oleh Kuroba Toichi itu hanya ada satu sahaja tanda, bukan huruf, bukan ayat, bukan perkataan, tapi satu sahaja tanda, iaitu tanda soal ataupun question mark. Yang mana daripada question mark itu, apa yang dimaksudkan oleh Kuroba Toichi sebagai Kaito Kid adalah adakah Yusaku Kudo akan mampu untuk menghalang Kaito Kid, which is Kuroba Toichi sendiri, dalam misinya yang akan datang. Kemudian jawapan yang diberikan oleh Yusaku Kudo pula adalah satu tanda sahaja. Juga hanya dengan satu tanda, iaitu tanda exclamation mark ataupun tanda seru yang membawa maksud bahawa ya, Yusaku Kudo akan cuba untuk menandingi ataupun cuba untuk mengalahkan Kaito Kid yang mana merupakan Kuroba Toichi dalam misinya yang akan datang. Maknanya daripada sini, watak Yusaku Kudo tu sememangnya mengetahui bahawa Kuroba Toichi adalah Kaito Kid. Sebabnya mesej tu dihantarkan oleh Kaito Kid sendiri kepada Yusaku Kudo bertanyakan adakah dia mampu untuk menangkap Kaito Kid. Yusaku Kudo sendiri memberi jawapan itu kepada Kaito Kid dengan menjawab ya.
Dan yang menariknya, walaupun tanpa sebarang alamat dan maklumat, Yusaku Kudo tahu surat itu daripada Kaito Kid, dan Yusaku Kudo tahu surat itu sepatutnya dihantarkan kepada Kurobatoichi. Maknanya Yusaku Kudo tahulah bahawa Kurobatoichi merupakan Kaito Kid. Dan surat itu telah pun dihantar melalui Yukiko Kudo kepada Kurobatoichi sendiri. So daripada sini kita nampaklah bahawa sememangnya Yusaku Kudo ni, kalau dia nak tangkap Kaito Kid, dia boleh je tangkap. Sebab dia tahu siapakah watak sebenar Kaito Kid, which is Kurobatoichi. Dan Yusaku Kudo sendiri sememangnya banyak kali bersaing dengan Kaito Kid ataupun Kurobatoichi ni. Bahkan Yusaku Kudo lah orang yang memberi nama Kid kepada Kaito Kid tu sendiri. Sebab sebelum ni kes dia adalah kes Kaito 1412 dan Yusaku Kudo yang telah pun baca 1412 tu sebagai Kid memberikan nama kepada Kaito Kid sendiri. Which is benda ni sangat-sangat menarik lah untuk korang tengok dalam episod yang ke-472 sehingga episod 473. Dan daripada sini kita dapat tahu bahawa kalau Yusaku Kudo nak tangkap Kaito Kid, dia boleh je tangkap Kaito Kid sebab dia dah tahu identiti sebenar Kaito Kid tu siapa. Tapi dia membiarkan Kaito Kid terlepas mungkin disebabkan oleh dengan alasan bahawa Yusaku Kudo mengetahui tujuan Kaito Kid mencuri permata disebabkan untuk mencari sesuatu perkara yang misteri. Dan mungkin disebabkan oleh Yusaku Kudo sendiri merupakan peminat misteri, dia lebih berminat untuk mengetahui apakah yang dicari oleh Kaito Kid berbanding untuk menangkap Kaito Kid itu sendiri. Jadi sebab itulah kenapa dia melepaskan watak Kaito Kid. Lagipun Kaito Kid ni setiap kali dia mencuri, dia akan hantar balik kan permata-permata tu kepada pemilik asalnya. Dan berkemungkinan besar juga Yusaku Kudo sekarang mengetahui bahawa Kaito Kid yang berada pada era Rewa ni bukan lagi watak Kurobatoichi. Sebabnya kita dapat tengoklah Yusaku Kudo agak kurang berminat sikit untuk membongkarkan helah Kaito Kid yang sekarang. Tak macam mana, tidak seperti mana dengan Kaito Kid masa zaman Kurobatoichi dahulu. Jadi berkemungkinan dan saya yakin dan percaya yang sememangnya Yusaku Kudo juga mengetahui bahawa Kaito Kid yang sekarang ini adalah watak Kuroba Kaito yang merupakan anak Kurobatoichi sendiri. Sebab itulah kenapa Yusaku Kudo kita tengok sekarang ni macam dia biarkan Shinichi Kudo je yang handle tentang Kaito Kuroba ni yang merupakan Kaito Kid yang sekarang. So dua watak ni iaitu watak Inspektor Kome dan watak Yusaku Kudo merupakan dua watak yang sekiranya mereka nak tangkap Kaito Kid, mereka memang mampu pun untuk tangkap Kaito Kid. Tapi mereka telah pun membebaskan Kaito Kid dengan sebab-sebab mereka sendiri. So itulah perkongsian dalam video kita pada hari ini. Jadi sekiranya saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info yang menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi